Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT kerana dengan rahmatnya juga kita masih lagi diberikan kesihatan sehingga kita mampu lagi untuk bersama-sama dalam program online Google Meet, program Jenasi Al-Quran Surau Taman Jawijaya, di mana pada malam ni insyaAllah kita berada di siri yang ke-144. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insyaAllah pada malam ni tetamu kita pun dah ada, tuan-tuan pun dah ada, masih ada lagi tuan-tuan yang belum join, nanti kita tunggu mereka akan join, biarlah mereka join kemudian. Jadi tapi kita kena mulakan dah. Jadi marilah sama-sama kita mulakan terus program ni dengan sama-sama membuka program ni malam ni dengan baca, sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk siri yang ke-144 malam ni, seperti mana yang saya maklumkan kemarin, tetamu atau guru kita pada malam ni atau khalifah kita pada malam ni adalah Profesor Dr. Zaidi Muhammad Ripin daripada Kampus Kejuruteraan Universiti Sains Malaysia Transkrian Limbung Tebal. Jadi Prof juga dah ada bersama kita, jadi kita mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam program pada malam ni, khususnya Prof Zaidi yang telah sudi bersama-sama lagi dengan kita pada malam ni. Jadi pada malam ni saya rasa kali yang ketiga kot, ataupun saya silap kalau saya tak check pun, kali ketiga dah Prof kita bersama-sama dengan kita dalam program ni, insyaAllah. Jadi kita tuan-tuan pun dah kenal dah biasa dengan Prof. Jadi rasanya kita tak lama, tak perlulah masa untuk kita ambil masa untuk perkenalan kerana kita dah biasa. Jadi kita terus saja pada program kita, di mana pada program kita pada malam ni kita akan teruskan lagi bacaan Al-Quran kita, 2 muka surat, iaitu pada muka surat ke-289 dan juga 290. Muka surat 289 dan juga 290
kita akan menyambung bacaan kemarin daripada surah Al-Isra ayat 67 sampai 86. Malam ni kita akan baca ayat 67 ayat 67 sampai 86 insya-Allah. Jadi bersama-sama Prof. Lepas tu kita akan terus dengar tazkirah daripada Prof sebelum tuan-tuan berinteraksi insya-Allah. Itu seperti mana biasa program kita. Jadi saya rasa saya tak mahu nak memanjangkan celoteh. Jadi saya terus nak serahkan kepada Prof. Jadi dengan ini saya menyerahkan program pada malam ni kepada Al-Fadil Bahagia Profesor Dr. Zaidi bin Rifin untuk meneruskan program pada malam ni. Silakan Prof. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni kita direncanakan untuk membaca muka surat 289 ayat suratul Isra 67 hingga 86 insya-Allah. Sama-sama kita baca dan kita doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada kita dan dapat kita faham sedikit sebanyak kemampuan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massakumud dur fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا اتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها
وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أخرجني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجدوا لك به علينا وكيلا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita baca maknanya. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, hilanglah semua yang biasa kamu seru kecuali Allah. Tetapi setelah dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling daripadanya dan manusia memanglah sentiasa ingkar dan tidak bersyukur. Maka apakah kamu berasa aman bahawa dia tidak akan membenamkan sebahagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun? Atau adakah kamu terasa aman bahawa dia tidak akan mengembalikan kamu ke lautan sekali lagi, lalu ditiupkan angin taufan kepadamu dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam, mereka di daratan dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan sempurna. Ingatlah pada hari ketika kami memanggil setiap umat dengan pemimpinnya dan siapa yang diberikan catatan amalan di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Dan sesiapa yang buta hatinya ketika di dunia ini, maka di akhirat kelak dia akan buta dan tersesat jauh daripada jalan yang benar, memalingkan engkau yakni Muhammad daripada apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-adakan yang lain terhadap kami, dan jika demikian tentu mereka menjadikan engkau sahabatnya setia. Dan sekiranya kami tidak memperteguhkan hatimu, pasti engkau hampir-hampir sahaja cenderung sedikit kepada mereka. Jika demikian pasti akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat kali di dunia dan berlipat ganda setelah mati, dan engkau yakni Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.
manusia dan sungguhnya mereka nyaris-nyaris membuatmu wahai Muhammad gelisah di negeri Makkah kerana engkau harus keluar daripada negeri itu, dan andai terjadi demikian pasti sepeninggalanmu kelak mereka tidak akan tinggal di sana melainkan sebentar sahaja. Ya demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul yang kami utuskan sebelum engkau, dan engkau akan dapati tiada perubahan di atas ketetapan kami. Dirikan solat sebaik matahari terbenam sehingga gelapnya malam, dan dirikanlah pula solat subuh. Subuh itu disaksikan yakni oleh para malaikat. Dan pada sebahagian malam dirikanlah solat tahajud, yakni sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Hai Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berilah kepadaku daripada sisimu kekuatan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, telah datang lenyaplah yang batil, sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan daripada Al-Quran ini sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, nescaya dia berpaling dan menjauh diri dengan sombong. Dan apabila ditimpa kesusahan, nescaya dia berputus asa. Katakanlah, yakni wahai Muhammad, setiap orang berbuat amal menurut kemampuannya masing-masing. Lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanmu, sedangkan kamu hanya diberi sedikit pengetahuan. Dan sesungguhnya, jika kami menghendaki, pasti kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Sadaqallahu azim. Ya, begitu cikgu. Ada tazkirah tu? Ya. Tazkirah pendek je malam ni. Sebab dia cool 10. Cool 10 must finish before 10. Cool 10 means the kuliah must finish before 10, insyaAllah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, daripada ayat yang saya baca ni, saya baru saja sempat baca kitab, saya lupa tajuk kitab tu, oleh Imam Ghazali tentang perkara ayat 71. Ayat 71 itu ialah tentang pada hari kiamat Allah memanggil setiap umat dan pemimpinnya, dan kita ni sesiapa yang diberikan buku catatan di tangan kanannya, mereka akan membaca catatan dengan baik dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Dalam hal ini ada satu doa yang dianjurkan ketika kita berwuduk. Apabila kita berwuduk dengan kanan-kanan, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah, serahkanlah pada kami, pada aku ni, pada hari kiamat buku catatan amalanku pada tangan. Dan kemudian kita bila basuh tangan kiri, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, lindungilah aku daripada menerima buku catatan amalanku daripada tangan kiriku. Begitulah juga banyak lagi banyak lagi doa-doa. Setiap aktiviti berwuduk itu ada doanya supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosanya sebagaimana cucurnya keluarnya air daripada badan kita apabila kita berdoa. Jadi saya ingat begitu detailnya tentang wuduk berkaitan dengan tangan kanan lah. Tapi yang tangan kanan ni sebab ayat ni keluar 71 ni, dia keluar tentang tangan kanan yang saya boleh kaitkan dengan bacaan saya yang kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan juga ada membuat bacaan yang sama. Yang kedua juga ialah apabila kita baca ayat ni, Quran ni kadang-kadang bawa kita ke tengah laut. Ayat 67 bawa kita ke tengah laut. Kemudian bila kita tengah laut, kita rasa kita dah steady, macam orang pergi cruise. Tuhan tanya, apakah kamu merasa aman kalau Tuhan membenamkan kamu? Dia tanya rasa kita. Ataupun kamu berasa aman bahawa Allah tak mengembalikan kamu ke laut atau ditiupkan angin taufan dan sebagainya. Okay?
dan 9, Allah Subhanahu Wa Taala melihat juzuk-juzuk perasaan manusia. Ada yang rasa kecewa, ada yang rasa takut dan sebagainya. Sama juga dengan sahabat-sahabat kita yang sekarang diuji dengan banjir dan sebagainya, yang hilang tempat kediaman, hilang mata pencarian dan sebagainya. Ini adalah juzuk-juzuk perasaan yang cuba diambil untuk kita tahu apakah perasaan kita ketika menghadapi begini. Dan Allah ingatkan apa sebenarnya kita, iaitu kita ni, kami telah memuliakan anak cucu Adam. Sebenarnya Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Dan sebenarnya saya mendengar tentang satu kuliah daripada Ustaz Dr. Arazi tentang bagaimana mulianya kita ni anak cucu Adam. Kerana Allah Subhanahu Taala menyebut dalam banyak-banyak penciptaan Adam lah yang paling detail dalam Al-Quran, yang dibuat daripada tanah, dan Allah meniupkan ruhnya ke dalam Adam. Sedangkan kejadian-kejadian yang lain hanyalah disebut kun fayakun. Begitu mulianya kita, daripada datuk nenek kita Adam dan bonda Hawa dan sehinggalah sampai kepada kita, maka di situ Allah Subhanahu Taala meletakkan kedudukan kita yang sangat mulia dan disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Kemudian Allah mengingat kita tentang 71 hari kiamat, apa yang akan jadi kalau kita diberi catatan amalan dengan kanan. Dan kemudian kalau kita buta hati kita, maka di akhirat juga akan buta. Okay. Jadi saya, dan 77 itu perasaan Nabi SAW ketika dia menghadapi ujian di Mekah, dan anjuran Allah Subhanahu Taala kepada kita apabila kita dirikan solat waktu maghrib dan waktu subuh. Sebenarnya bila kita mendirikan solat, kita menegakkan apa yang perintah Allah dalam Al-Quran. Dan malam ni kita dah baca perintah Allah dalam Al-Quran, kan kita menjadi sebahagian daripada orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 79 adalah sebagai tahajud, sembahyang solat tahajud. Mudah-mudahan Allah mengangkat kita ke tempat yang terpuji. Allah dah tunjukkan kepada kita jalan-jalan untuk mendapat ke arah tempat yang terpuji. Dan 80 adalah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku ke tempat yang benar, dan berilah kepadaku daripada sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Jadi bila kita berhenti kat sini, ambil masa sikit supaya kita rasa ini pun juga doa kita pada Allah Subhanahu Taala. Ya, lepas tu kena baca Quran, kena ada makna. Lepas tu dikatakan telah datang kebenaran dan seterusnya. Dan ayat 83, apabila kami diberi kesenangan kepada manusia, nescaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila ditimpa kesusahan, nescaya dia berputus asa. Itu untuk kita reflect pada diri kita sendirilah. Kadang-kadang kita senang dan sebagainya menyebabkan kita jadi kufur nikmat dan sebagainya. Wallahu a'lam bisawab. Sedikit kuliah 10 minutes. That would have to stop before 10. Ya, cikgu silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran diucapkan kepada Ustaz, kepada Prof yang pertama yang sudi bersama kita lagi pada malam ni, dan seterusnya mendengarkan bacaan Al-Quran, dua muka surat daripada surah Isra, untuk kita ikut bersama, dan seterusnya memberikan sedikit tazkirah daripada apa yang terkandung dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi, iaitu apa daripada terjemahan dia, dan sedikit ulasan daripada ayat yang kita bacakan tadi. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya berharap kepada tuan-tuan dan puan untuk berinteraksi dengan Prof. Kalau ada yang nak berinteraksi dengan Prof, silakan tuan-tuan dan puan. Yang ni pun 10 minit juga kan cikgu? Sila tuan-tuan dan puan. Haji Yaakob, ni kenalan sangatlah. Ataupun nak tengok, lama tak dengar Cikgu Milah. Cikgu Milah tak nak minta Cikgu Milah berinteraksi sikit. Cikgu Milah. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Saya nak tanya mengenai dengan surah Ar-Rahman. Oh. Surah Ar-Rahman terdapat 78 ayat.
daripada 78 ayat ni, ayat yang sering kali diulang ialah fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Saya kira dalam surah ni ada 31 kali ayat ni diulang. Jadi di sini saya nak tanya, apakah pengajaran yang nak disampaikan kepada umat Muhammad dalam ayat ni? Yang kedua, soalan saya, ada tak kejadian yang berlaku yang menyebabkan surah Ar-Rahman ini diturunkan? Dua soalan tu. Terima kasih, Prof. Alhamdulillah. Ini jawapan yang pertama, orang tutu aja, wallahu alam bisawab. Hari malam tak boleh jawab. Saya bukan pakar dalam bidang itu. Surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ni nak kena rujuk pada tafsir yang banyak. Saya tak boleh bebas-bebas bagi, dan pengajaran-pengajarannya juga pada tafsir-tafsir yang begitu. Tapi bagi fungsi Al-Quran itu sebagai ubat, syifaun kepada hati kita yang sakit ni, sebenarnya dalam banyak-banyak kitab tasawuf dia meletakkan Quran itu sebagai salah satu pengubatan. Pengubatan ni ada tiga aspek. Saya tak jawab soalan cikgu ni. Soalan apa kebat tu saya tak boleh jawab. Sebab bukan dalam bidang saya. Tapi saya jawab apa yang saya faham, overall perspektif Quran itu sebagai ubat. Wa syifaun. Dia ada sudut amalan, dia ada sudut fikiran, dan dia juga ada sudut ubatan. Kalau kita kata Quran itu sebagai ubat, contohnya Quran ni datang memang nak membetulkan hati kita ni. Kalau kita itu orang marah-marah, kita baca Quran, kita kurang marah. Kalau kita orang berdengki-dengki dengan orang, bila kita baca Quran itu, kita kurang dengki. Kalau kita itu riak-riak dalam amalan, dan itu kita kurang-kurang dia punya riak sebagai ubat lah. Tapi macam mana ubat tu berfungsi, kita tak tahu. Macam mana Sinovac tu masuk dalam kita punya badan, lepas tu boleh jadi kita bila tak kena COVID, kita pun tak tahu. Tapi dia kata ubat. Jadi kita cucuk sekali, pergi cucuk 2 kali, cucuk 4 kali pun, cucuk 5 kali kita dengar. Pasal kita tak ada ilmu. Tapi dia sebagai ubat. Jadi saya nak kongsi ubat ikhlas. Ubat ikhlas ni, dalam kitab tasawuf dia kata bacalah qul huwallahu ahad sebanyak-banyaknya. Kita nak amalan kita ikhlas, kita bacalah qul huwallahu ahad sebanyak-banyaknya. Ada benda-benda lain, tapi Al-Quran tu sebagai ubat untuk kita ikhlas dalam amalan. Jadi tak jawab soalan cikgu tu, saya jawab soalan yang saya tahu jawapan dia. Gitu. Baik cikgu. Ini bagi soalan susah-susah ni macam mana? Tak apa, terima kasih Prof. Soalan yang boleh Google tu Google lah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam ayat yang dibacakan tadi bukan sembahyang tahajud. Di mana dalam tafsir Jalalain, wa minal laili fatahajjat, dan pada sebahagian malam hari sembahyang tahajudlah kamu. Bihi, dengan membaca Al-Quran. Nafilatan laka, sebagai satu amal fardu tambahan bagimu secara khusus, bukan bagi umatmu. Sebagai satu amalan fardu tambahan bagimu secara khusus, bukan bagi umatmu, atau sebagai tambahan di samping sembahyang-sembahyang fardu. Asa ayyab asaka, mudah-mudahan mendudukkanmu Rabbuka, Tuhanmu di akhirat kelak, maqaman mahmudan, di tempat yang terpuji, di mana semua orang yang terdahulu sehingga orang yang kemudian memujimu kepada kamu kerana kamu menduduki tempat tersebut, iaitu kedudukan memberi syafaat pada hari diputuskannya segala perkara. Ayat berikut diturunkan sewaktu Allah memerintahkan Nabi SAW untuk melakukan hijrah. Jadi ada hadis sambungan kepada sembahyang tajuk ni.
di mana daripada Jabir radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang khawatir tidak dapat bangun di malam, di akhir malam, hendaklah dia melakukan witir di awal malam. Jadi kita tahu tahajud tu memang akan mulai di pertengahan malam tu kita bangun, kita buat tahajud. Tetapi kadang-kadang kita rasa kita khawatir tak sempat, takut selalu kita terlena terus tak sempat. Jadi digalakkan sesiapa yang khawatir tidak dapat bangun di malam hari, di akhir malam hendaklah dia melakukan witir di awal malam. Dan sesiapa yang berharap mampu bangun di akhir malam hendaklah dia witir di akhir malam. Kerana solat di akhir malam disaksikan oleh para malaikat dan hal itu adalah lebih afdal. Jadi hadis ini memberi penelitian boleh melaksanakan sembahyang malam pada awal malam dan juga akhir malam. Sesiapa yang takut tidak dapat melaksanakannya pada akhir malam, maka dianjurkan agar baginya untuk melaksanakan pada awal malam. Siapa yang merasa mampu melaksanakannya pada akhir malam, maka dianjurkan baginya untuk melaksanakannya sampai akhir malam. Menjelaskan keutamaan solat malam kerana sesungguhnya solat malam itu disaksikan oleh malaikat. Kemudian ada lagi daripada hadis Nabawi, Abu Salamah bin Abdul Rahman mengatakan bahawa dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang cara solat malam Rasulullah pada bulan Ramadan. Lalu Aisyah menjawab, Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan solat malam pada bulan Ramadan atau pada bulan-bulan yang lain lebih daripada 11 rakaat. Baginda solat 4 rakaat. Jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian baginda lagi. Jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian baginda sembahyang 3 rakaat. Jadi 4, 3, jadi 11. Aisyah berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum melaksanakan witir? Baginda menjawab, wahai Aisyah, kedua mataku tidur, namun hatiku tidaklah tidur. Hadis riwayat Bukhari. Itu sedikit tambahan mengenai solat tahajud yang digalakkan untuk kita laksanakan di akhir malam ataupun di awal, kalau tak mampu di awal malam, dan kita buat witir. Sebab tu kita tengok, saya tengok ramai orang yang daripada bukan rakyat Malaysia ni, misalnya daripada yang India, Pakistan, Muslim jenis ini suka buat witir lepas solat Isya. Mereka buat witir terus solat Isya. Tapi di kalangan kita yang lain tu nampak jarang. Wallahu a'lam. Ini maksudnya boleh dilaksanakan di awal malam. Jadi itu yang saya dapat baca daripada sini sedikit. Jadi tuan-tuan dan puan lain, silakan. Haji Salbiah. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Prof kata kita memohon pada Allah agar kita terima buku catatan amal kita melalui tangan kanan. Adakah tu dia bahasa simbolik atau betul-betul kita terima dengan tangan kanan? Wah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Prof. Ya. Ini soalan pun tak di luar bidang saya. Sebab simbolik ke tak simboliknya, tapi ikut adabnya, pertama dia mesti literal lah. Pertama literal. Jawapan pertama analah adri lah. Saya tak tahulah. Yang keduanya mengikut adab Quran mesti literal dulu. Literal terima daripada tangan kanan. Tapi kebanyakan ayat Quran lain semua berkata pasal terima daripada tangan kanan. Whether it's symbolic ataupun, tapi memang sebut ayat-ayat pun ada sebut tangan kanan juga. Saya sampai doa pun, doa very specific pun tangan kanan. Itu jawapan yang bersifat ilmiah lah. Kalau bersifat yang lebih detail, saya ingat kita kena merujuk kepada tafsir yang lebih jelas. But saya punya pandangan lah, bila zaman sekarang ni zaman orang mempamerkan segalanya dan kita mula membuang adab-adab. Contohnya
tak menunjuk lah. Contoh tak menunjuk. Tapi sekarang ni semua orang menunjuk kan. Jadi di situ berlaku kerisauan lah sama ada amalan kita ni. Yang boleh tunjuk ni cikgu je sebenarnya. Yang dibenarkan untuk jadi riak tu menunjuk hanya dalam mengajar. Kalau tak mengajar dia tak boleh tunjuk kat orang. Jadi dan amalan ni boleh musnah dengan riak. Dia, sebab ikhlas ni, lawan riak tu ikhlaslah lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi simboliknya tangan kanan tu ialah menerima amalan, maknanya insya-Allah penyudahan yang baiklah. Jadi Hajah saya tak boleh jawab. Saya bukan orang yang ada pemikiran macam tu. Saya punya pemikiran global. Saya detail-detail ni saya tak ada keupayaan. Ini mungkin ni Cikgu Syidah, Puan Syidah ni dia boleh tanya dia lah. Dia banyak mengaji, saya pun mengaji dengan dia juga ni. Terima kasih Prof. Tak boleh jawab cikgu. Saya ni bukan ustaz. Cikgu Rahim ni dia silap orang. Saya ni rotan, akar. Rotan tak ada, akar berguna. Bukan akar pun, tali rapia je ni. Tali rapia ni lepas habis bungkus ikan tu buang lah. So, itu kedudukan. Orang sekular macam saya ni tak ada baca Quran ni. Alah, tahap-tahap tak sampai kebat lah. Alhamdulillah lah, syukur banyak dapat baca, dapat faham sikit-sikit tu insya-Allah. Haji Yaakob, sahabat kita. Oh tadi dah tanya orang kan? Belum disiapkan Haji Yaakob. Haji Yaakob tanya sini, saya tanya dekat surau lah. Terima kasih Haji Rahim. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Prof yang beri bimbingan pembacaan yang baik dan juga tadabbur ayat yang kita baca tadi. Jadi soalan saya satu saja, soalan ayat yang ke-70. Di mana dalam ayat tersebut dia memuliakan umat anak cucu Adam. Anak cucu Adam. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini, kita memang anak cucu Adam dimuliakan, tapi kenapa terdapat juga yang baik-baik tu memang baiklah kan? Dia dapat juga yang keburukan yang terdapat pada anak cucu Adam tu. Jadi saya nak minta jelasan daripada Prof lah. Kalau boleh lah. Cikgu pun kena letak skop kekajian pada malam ni. Dia bukan soalan bebas. Ini soalan kena tanya Ustaz Aziz, bukan tanya saya. Tanya saya tentang mekanik boleh lah tanya. Saya tak boleh nak jawab. Walaqad karamna bani Adam. Ada kenapa ada yang tak elok. Seperti juga ada yang tak elok. Isteri Nabi pun ada yang tak elok. Jadi pemikiran saya itu memang Allah muliakan Bani Adam tu, tapi Bani Adam tu tak nak mulia tu soalan lain lah. Tapi memang dah dimuliakan. Sebab kita ni Allah jadikan kita ada 3 juzuk. Satu ruh, satu jasad, satu akal. Ruh itu daripada agamanya, akal dari segi culturalnya, dari segi budayanya yang dibesarkan dengan sistem pendidikan, mesti makan minum dia. Jadi ruh itu sebelum dimasukkan ke dalam badan itu, dicelupkan ke dalam syahwat. Jadi dia bergelumang dengan syahwat. Jadi agama datang untuk membetulkan ruh, mengikat ruh daripada mengikut syahwat, dan akal diberi supaya tunduk kepada ruh. Jadi memang Allah dah muliakan kita dengan 3 bentuk tadi. Tapi yang tidak mulia itu kita sendiri. Yang itulah akhirnya kita dipertanggungjawabkan pada hari akhirat itu. Apa yang telah kita buat dengan 3 benda. Apa yang kita telah buat dengan akal kita. Apa yang kita telah buat dengan badan dan kita. Dan apa yang kita telah buat dengan roh. Masa yang Allah bagi atas muka bumi itu. Jadi sebab itu dalam penciptaan tu dah ada kemuliaan. Kalau cikgu Haji Yaakob duduk fikir sendiri tentang penciptaan manusia. Kalau kita ambil aliran Darwinism. Islam yang Allah jadikan kita daripada datuk nenek kita Adam.
dan Hawa dan Adam itu dijadikan dari panah dan ditiupkan roh Allah ke dalamnya. Dalam surah As-Sajdah disebut itu. Jadi kita nampak di situ kejadian kita tu sangat mulia. Kita rasa bila kita tengok badan kita ni, ini kebadan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita, ya. Dan sama juga dengan datuk nenek kita, maknanya tok kita, tok Adam, dan nenek kita, nenek Hawa itu yang menjadi salah silah, punca salah silah pada keturunan kita. Jadi soalan kebat tadi bahawa memang kita dimuliakan, tapi akhirnya kemuliaan itu kita campakkan. Allah jadikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan Allah jadikan dan telah kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Summa radadna wa asfala safilin, kemudian kami rendahkan dia jadi serendah-rendah kejadian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi yang tidak mulia itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita ikut faham kita, yang Allah lihat ada takwa kita, dan yang kurang tu ialah kurang takwa sehingga jadi kufur lah. Jadi kemuliaan itu dalam kemuliaan bersifat takwa, dan kelemahan dan kehinaan itu juga dalam sifat takwa lah. Badan kita dengan badan Cina ke badan India sama je, muka pun lebih kurang handsome dia lagi rasanya. Tapi itulah nikmat dan bekalan yang kita nak bawa ialah bekalan takwa lah. So itu fikiran seorang yang sekular seperti saya. Cikgu kena letak skop kajian dia. Banyak soalan luar skop pada malam ni. Dia tanya kau, kalau tak puas hati kita jumpa di surau, kita boleh kita berbahas. Okey, Prof, ni soalan yang bidang Prof ni. Kita tahu sekarang teknologi, khususnya kejuruteraan dan sebagainya, kemajuan teknologi, kajian-kajian menyebabkan teknologi semakin maju. Jadi bagaimana, adakah daripada sebagai kita sebagai penyelidik daripada orang Islam ni, bila menyelidik kemajuan-kemajuan teknologi, iaitu mereka cipta kemajuan-kemajuan baru, bagaimanakah di kat mana kita dari dapatan tu, bagaimana, apa kaitan dengan Al-Quran? Dalam Al-Quran tu ada apa yang boleh membuktikan daripada apa yang kajian-kajian kita buat tu, kejuruteraan teknologi baru tu, macam mana kaitan dengan Al-Quran? Jadi betul. Ada tak yang saya sorry, tak teruskan Cikgu Rahim. Saya tak maaf, saya mencelah tadi. Habis dah Cikgu Rahim. Saya ni tergelak pasal saya sekarang saya faham kenapa aku bertanya macam mana dapatan sains dengan Al-Quran ya Cikgu, betul? Ya, saya konakan sikit soalan Cikgu tu. Saya ni saya boleh kata saya seorang saintis lah. Saya boleh kata saya seorang saintis. Saya melakukan pendidikan. Dan antara perkara yang paling menarik pada saya, dan kita harap kita berhenti 10.30 Cikgu. Kerana masa sangat berharga oleh kerana kita orang tua. Antara perkara yang paling menarik pada saya ialah bagaimana kita berfikir. Bagaimana kita berfikir akan menentukan corak tindakan kita, dan juga analisis yang kita buat, dan juga cara kita memahami teks, macam mana kita memahami konteks. Bila diberi sesuatu ilham, ya, lintasan dalam pemikiran, dia mari satu lintasan, sama ada bersifat ilmu atau bersifat nafsu. Okay? Macam mana kita nak bezakan tu? Hari ini kita nak buat matematik, atau apa yang mendorongkan bila kita kata saya faham. Apa maksud saya faham? Kalau kita cuba kajilah ontologinya, apa maksud saya faham? Saya ingat tidak sama dengan saya faham. Saya faham tidak bermakna saya boleh mengeluarkan satu ilmu baru. Dalam bidang sains, baru itu dianggap sebagai satu makam yang tertinggi lah, mengeluarkan ilmu baru. Okay. Jadi penemuan-penemuan baru itu dianggap sebagai satu makam tertinggi. Dalam
dalam pengajaran itu menyampaikan ilmu, dia bukan mengeluarkan ilmu. Ilmu itu mesti dihasilkan oleh sesuatu. Dalam Islam, bila saya baca kitab-kitab orang lama dulu, dia kitab Al-Quran ini dianggap sebagai sumber ilmu sebab dia sumber yang pasti. Dia kata walaqad karamna bani Adam, macam mana pula Adam ni boleh, macam Cikgu Yaakob kata tadi lah, macam mana Adam ni boleh karam, macam mana boleh mulia sangat tapi yang isap dadahnya ramai, yang mencuri ni ramai, macam mana? Soalan tu timbul, soalan baru, soalan lama. Soalan orang lepas mati ni ada ke kehidupan dan sebagainya. Itu juga soalan-soalan, dan saya rasa manusia adalah antara makhluk yang Allah bagi keupayaan untuk berfikir benda-benda pelik ni. Dan bagi saya seorang yang terlibat dalam bidang penyelidikan ialah macam mana kita tahu bahawa apa yang kita buat itu betul. Ini bukan soal betul salah dari segi akhlak. Ini soal betul salah dari segi sains. Betul ke karbon ni campur dengan oksigen ni boleh jadi karbon dioksida? Macam wa 'allama Adam asma'a kullaha. Dan Allah memberi ilmu kepada Adam, memberitahukan asma'a kullaha, nama setiap sesuatu. Tinggi nama kepada Adam. Adam sebagai manusia yang pertama pegang, ini ayam goreng. Okay. Macam mana Adam nak cerita pada Hawa bahawa ini ayam, kalau Hawa tak tahu apa itu ayam? This is like manusia pertama, cikgu tak ada cikgu. Manusia pertama tidak ada cikgu. Dia dengan isteri dia nak berkomunikasi. Kita baru kahwin pun communicate pun banyak salah. Ini kan baru jumpa. Itu soalan-soalan yang saya berminat nak tanya kalau hari akhirat ni jumpa Tok kita, Tok Adam, Tok Hawa. Macam mana dia jumpa Tok Hawa ni? Apa perasaan ni? Jadi saya mengkaji dan akhirnya saya dapati bahawa pencapaian Islam, pencapaian saintis Islam di masa dulu banyak bergantung kepada adab lebih daripada bergantung kepada ilmu. Walaupun pihak orientalis ataupun pihak ilmuwan yang kemudian meletakkan ilmu tinggi daripada adab. Sebagai contohlah, dan hari pernah malam, Ibnu Qayyim Al-Jauzi meletakkan apa dia untuk menguatkan firasat. Contohnya apa dia ilmu untuk menguatkan firasat. Okay, ilmu firasat contohnya. Kita nak tahu budak kita, anak aku ni buat benda betul ke tak betul ni. Firasat. Dia bukan ada kajian laporan KPI tinggi rendah. Itu bukan firasat. Firasat ni tengok je orang ni firasat . So orang dulu dia banyak bergantung pada firasat sebab dia tak ada internet, tak ada apa semua. Ibnu Qayyim Al-Jauzi meletakkan 11 amalan untuk menguatkan firasat. Apa akan jadi kepada pentadbir kita atau saintis kita apabila dia membuat amalan-amalan ni, amalan-amalan yang mengukuhkan firasat. Sebab ilmu ni dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alamal insana ma lam ya'lam, surah Al-Iqra, mengajar manusia apa yang tidak tahu, itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sifat dia mengajar manusia, alamal insana ma lam ya'lam. Kala innal insana, dan sebenarnya manusia itu sangat melampau. Jadi bila kita nak terima sesuatu daripada Allah, asasnya ialah hati itu. Jadi para ilmuwan yang agamawan ini, dia punya sifat dia mesti bersih hati dia, barulah ilmu itu masuk. Ilmu masuk ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ilmu teknologi yang menjauhkan manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya punya sekarang ni saya nampak bahawa kekuatan sains Islam ini atau kekuatan sains orang Islam ini hanya boleh berlaku apabila orang Islam kembali kepada meletakkan adab sebagai peradaban yang paling tinggi dan meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tinggi kerana kita belajar kuat. Kita tidak kuat kerana kita exercise. Kita kuat kerana Allah menguatkan kita. Kita pandai kerana Allah memberi kita pandai. Kita kaya kerana Allah mengkayakan kita. Bukan kita kaya kerana usaha kita dan sebagainya. Jadi saya lebih kepada ke situ, cikgu.
bahawa kebenaran itu datang daripada Allah SWT, ilmu itu datang daripada Allah SWT, dan cetusan-cetusan ilmu itu akan diberikan kepada insan-insan tertentu. Sebab itu saya suka berbanding pada orang macam kita daripada bidang pendidikan ni suka buat Bloom's taxonomy dan sebagainya. Tapi saya kata kalau Imam Bukhari boleh mengingat ratusan ribu hadis dan hafal Al-Quran, tidak ada lagi saintis yang boleh mengingat begitu banyak teks. Tak kira dia yang paling pandai dalam dunia pun tak boleh sama dengan kita punya ulama-ulama, Imam Nawawi, Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Mereka dulu telah menunjukkan jalan macam mana kita nak ke hadapan. Juga mereka juga tidak cinta pada dunia, mereka juga menyerahkan dunia, menjual dunia untuk akhirat. Jadi ilmuwan Islam yang akan datang ni banyak, saya rasa tidak akan datang daripada lain kerajaan lah, lain makan gaji. Sebab lain makan gaji ni dia lain sikit otak dia kena lain dia tak makan gaji. Ini insan-insan yang special lah, insan-insan yang terpilih lah yang tak makan gaji ni. Jadi siapakah dia yang akan menjadi next Imam Syafi'i, Imam Nawawi? Wallahu alam, kita sama-sama doakanlah sebab umat sangat memerlukan pimpinan ulama-ulama yang berwibawa. Ya. Jadi saya pun tak jawab juga soalan cikgu tadi. Saya jawab apa yang saya tahu saja. Wallahu a'lam bishawab. Itu harapan saya dan begitulah saya rasa tak ada jalan lain dah melainkan kita kembali kepada tata cara Islam. Sebab sekarang ni kita terlalu dependent, tak ada orang pun challenge Bloom's taxonomy. Quite surprising dalam bidang pendidikan, tak ada orang mengemukakan gagasan pendidikan Imam Al-Ghazali yang lebih faham jiwa manusia tentang bagaimana kekuatan nafsu dan bagaimana mengatasi nafsu. Sedangkan Bloom's taxonomy tu saya rasa terlalu cetek lah untuk mengawal nafsu. Kita dah tengok sistem kita rosak kerana bukan tak pandai, tapi kerana rosaknya kerana terlalu menurutkan nafsu. Tak tahu nak kena beli beg tangan sampai 200 biji. Kat mana tu? Kalau belum taxonomy beli beg tangan sampai 200 biji tu hukumnya apa? Tak boleh nak jelaskan. So kita terlalu bergantung kepada barat. Inilah akhirnya kita biawak masuk dalam lubang biawak lah kita. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Soalan saya tadi membuka kepada banyak perkara yang keahlian Prof kita pada malam ni. Jadi memang secara tak langsung berkait dengan apa seorang penyelidik lah di universiti bidang yang berkenaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya interaksi kita cukup setakat ni. Tadi kita pun kata dekat 10.30 dah ni, lagi 3 minit. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan kalau khusus mengenai apa pengajaran daripada ayat-ayat ataupun apa daripada ayat-ayat Al-Quran ataupun kaitan dengan kenapa diturunkan, asbabun nuzul dan sebagainya, boleh ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang berikutnya, yang ustaz yang memang bidang dia bidang usuluddin, bidang syariah yang memang ada rujukan dia ada kitab dia rujuk insya-Allah. Jadi untuk besok tetamu kita adalah Ustaz Syahidan bin Ilyas. Sekali lagi Ustaz Syahidan bin Ilyas itu guru pendidikan Islam, guru cemerlang pendidikan Islam daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Macam Bubuk. Guru ni adalah cadangan daripada Puan Haji Nur Lilawati dulu. Jadi saya kontak dia dan dia sudi untuk bersama kita sekali lagi. Dulu yang cerita dia berkhidmat di Sabah, tak silap saya, dan dia dapat semasa dia di sana dia dapat di dalam kampung, mereka masuk ke kampung dan mereka dapat penduduk di situ dapat masuk Islam. Saya ingat berapa puluh orang, tak tahu, akan sempat dimasukkan Islam, lepas itu diteruskan oleh, sebab kalau guru-guru Semenanjung yang bertugas di sana dalam 5 tahun minta tukar, dapat balik, lepas itu sambung pula orang lain pula. Jadi di sana, di dalam-dalam tu bergantung kepada siapa yang datang ke situ, kerana memang mereka lebih kurang macam kita kata tak ada agama lah. Jadi bergantung pada kalau padri ataupun padri Korea yang datang masuk sana, bagi kat mereka dulu, mungkin mereka akan jadi Kristian. Jadi kalau orang Islam masuk, cerita baik-baik, dia tunjuk contoh yang baik, mereka akan masuk Islam. Itu apa yang diceritakan hari itu oleh Ustaz. Putih.
Sorry tuan-tuan. Handset habis bateri dah. Jadi sebagai penutup pada malam ni, saya nak jemput seperti biasa kita baca apa kitab di masjid surau, dia akhiri dengan doa. Jadi saya nak mohon kepada Prof untuk doa untuk tuan-tuan semua. Prof memang adalah imam di surau kami. Memang imam yang paling kak dekat surau kami. Sentiasa beri doa di surau. Jadi inilah imam kami, insya-Allah. Jadi saya sebagai imam memang saya nak ikut kepada Prof untuk bacakan doa untuk kami aminkan semua sebagai penutup pada program kita malam ni. Silakan Prof. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu kafi'u mazidah. Hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa husna ibadatik. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabbalallahu minkum. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Diucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, khususnya kepada Prof yang telah bersama kita pada malam ni. Jadi program kita rasanya berakhir setakat ni. Jadi sama-sama kita baca doa khatam Al-Quran secara bernasib insya-Allah. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok.